Tapi bila Allah mencipta, auto benda yang Allah cipta tu Allah bagi rupa. Kalau kata Allah yang cipta malaikat, ada rupa bagi malaikat yang Allah cipta tu. Kalau kata Allah cipta manusia, ada rupa bagi manusia yang Allah cipta. Kalau kita kata Allah cipta jin, ada rupa bagi jin yang Allah cipta. Dan dia bukan berakhir dengan menjadikan dan memberi rupa, tapi Allah juga memberi kehidupan kepada makhluk yang dijadikan dan diberi rupa tadi. Malaikat hidup ke tak hidup? Allah bagi kehidupan. Kita Allah bagi kehidupan. Jin Allah bagi kehidupan. Kalaulah penciptaan Allah sekadar berhenti pada musawwir, tak bagi hidup, saya hak duduk depan ni jadi lagu mana? Cipta dan bagi rupa, hidup tak bagi. Agak-agak boleh bergerak, boleh bercakap ke tak? Tak boleh duduk keras gini. Allah jadi, Allah bagi rupa, hidup tak bagi. Dengan sebab Allah beri kehidupan itulah boleh bergerak, boleh bercakap, boleh gerak tangan, boleh geleng kepala. Dan dia bukan berakhir di sini. Setiap makhluk Allah dia terkait pula dengan Ar-Razzaq. Allah bagi rezeki, Allah bagi habuan. Malaikat ada rezeki dan habuan dia, jin ada rezeki dan habuan dia, manusia ada rezeki dan habuan dia. Dia terkait. Dan kalau ini difahami dengan baik, wahai Fir'aun, cuba cabar dan cuba challenge sifat Tuhan yang aku sebut ni, kamu berani atau tidak? Sebab tu mereka dengan maharaja mereka kenapa? Kena sujud, kena tunduk, kena sembah. Dan matahari yang terbit terbenam pun mereka sujud dan sembah. Apatah lagi sampai tahap mereka meletakkan simbol apa? Bendera Jepun. Simbol matahari. Dan inilah dipercayai oleh mereka. Dan kalau kita tengok dewa dan dewi tadi, banyak hak kepala, hak tubuh manusia tu tetap tubuh manusia. Tapi ada kepala burung lang macam saya cakap tadi. Ada kepala burung finik. Oh, dia suruh berhenti dah. Baru satu ayat tak habis lagi ni. Okey, tu ya. Ada kepala lembu, ada kepala buaya, ada kepala singa betina, macam-macam lah. Mengikut tugas dan dia punya kapasiti masing-masing. Jadi kepercayaan akidah, kepercayaan bangsa Kipsi ni dia tidak berpegang pada konsep satu Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan yang banyak dan Tuhan yang berbeza serta ada pengaruh dan kekuatan masing-masing. Contoh hak ni dia kuasai langit ke, hak ni kuasai bumi ke, hak ni kuasai laut ke, hak ni kuasai ilmu pengetahuan, hak ni kuasai tanaman, hak ni kesuburan. Tu contoh macam-macam. Macam Dewa Ra matahari tadi, dia dikatakan sentiasa berlayar dengan perahu dia, dengan bahtera dia, tapi bukan belayak dalam laut macam kita, tapi belayak di udara. Seolah-olah perjalanan dia dimulai dengan terbitnya matahari. Seolah-olah dia sedang berlayar, bahtera dan kapal dia seumpama dia berlayar di atas sinaran pancaran matahari pada waktu siang. Dan sampai masa dia akan terbenam. Bila terbenam, dia naik perahu yang sama, bahtera yang sama. Kok mana pula? Kok bawah tanah, underground. Hak belah malam pula perjalanan dia. Nanti dia akan sentiasa bertempur, berperang, bergaduh dengan Apep. Siapa Apep ni? Apep ni dalam mitologi Mesir sebagai ular syurgawi yang menghalang laluan perjalanan dia hak underground bawah tanah. Bergaduh pula kawan tu. Tu contoh nak suruh faham. Jadi mereka ada kepercayaan-kepercayaan seperti ni. Dan bila Fir'aun itu dianggap sebagai Tuhan, titisan atau reincarnation daripada dewa-dewa sebelum ni, mari Nabi Musa nak cerita tentang zat, tentang entiti Tuhan yang amat-amat berbeza. Tambahan lagi, hak ni satu-satunya, the one and only.
Tak ada jenis berbilang-bilang, tak ada jenis ta'adud, tak ada jenis banyak-banyak, tak ada jenis ramai-ramai, tak ada jenis dengan rupa tu rupa ni. Jadi sebab tu adanya pelecehan daripada soalan Fir'aun dengan kalimah ma tadi. Gapo nama Tuhanmu ni? Jenis lagu mana Tuhanmu? Sebab dia duk faham macam ni sebelum ni. Jadi orang yang macam ni, apa jawapan yang Nabi Musa bagi? Walaupun pada hakikat yang sebenar soalan ni adalah soalan yang liar. Soalan ni adalah soalan yang biadab. Soalan ni soalan yang tak perlu ambil pok pun. Contoh, bila kita sebagai orang Islam, kita ada landasan tauhid, landasan keimanan. Bila sebut perkara-perkara yang dinisbahkan dengan Allah Subhanahu wa taala, bila kita belajar tauhid, ada 4 benda yang asas, ada 4 benda yang teras. Pertama, yang ni jangan kacau. Yang ni jangan hurai. Yang ni tak boleh diterangkan. Yang ni jangan ceroboh, yang ni jangan langgak pagak. Apa dia? Yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang berkaitan dengan zat Allah kita tak tahu. Hanya zat Allah sendiri yang mengetahui keadaan zatnya yang sebenar. Hanya dirinya sendiri yang mengetahui hakikat dirinya yang sebenar. Tak ada siapa tahu. Ini kita tak boleh masuk campur, kita tak boleh langgak, kita tak boleh ceroboh perkara yang berkaitan dengan zat Allah. Tapi yang kita boleh ajak, kita boleh hurai, kita boleh bincang, kita boleh terang, kita boleh describe hanya 3 benda. Pertama ialah yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Yang kedua berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, af'alullah. Pasal apa hak ni kita boleh cerita? Pasal apa hak ni kita boleh terang? Sebab Allah sendiri menerusi ayat-ayat Al-Quran, firman-firmannya. Bahkan dalam kitab sebelum ni pun 3 benda ni juga diceritakan oleh Allah. Nama dia, sifat dia dan perbuatan dia. Contoh bila kita baca Quran, sak jumpa Ar-Rahman, sak jumpa Ar-Rahim, sak jumpa Al-Malik, sak jumpa Al-Qudus, sak jumpa Al-Tu, Al-Ni. Itu adalah nama-nama Allah yang mulia. Kenapa yang kita boleh cerita? Sebab Allah cerita pasal nama dia. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah. Nama-nama yang tidak terdapat dalam 99 Asma'ul Husna. Dalam hadis kita bertemu dengan lafaz Ya Hannan, Ya Mannan. Hannan juga adalah salah satu daripada nama Allah. Mannan juga salah satu daripada nama Allah. Dan kita kena iktiraf kerana nama itu datang bersumberkan daripada hadis-hadis Rasulullah. Begitu juga dengan sifat. Sifat Allah. Apa dia? Kita jumpa yang menjadikan, kita jumpa sifat dia yang menghidupkan, baca sikit sifat dia mematikan, baca sikit sifat dia yang memuliakan, baca sikit sifat dia yang menghinakan, baca sikit sifat dia sebagai pemberi hidayah, baca sikit sifat dia yang menyesatkan. Kemudian perbuatan-perbuatan Allah dalam mengurus dan mentadbir alam semesta ni. Baik. Yang dipersoalkan oleh Fir'aun tadi berkaitan dengan apa? Hak nombor 1 tu. Dia nak tahu jenis lagu mana, rupa lagu mana, cerita lagu mana. Dan hakikatnya kita tak boleh nak describe. Dan sebenarnya contoh ni dah ada pada diri Nabi Musa. Sewaktu pertemuan kali pertama Nabi Allah Musa dipanggil oleh Allah di atas Bukit Tursina. Antaranya secara praktikal. Bila nak berdepan dengan Fir'aun sekaligus pengangkatan sebagai Nabi dan Rasul, kena ada mukjizat. Jadi minta Nabi Musa lempak tongkat. Tongkat tu jadi ulat. Masuk tangan dia dalam baju, dalam jubah, keluar putih, berkilau, bercahaya. Selain daripada tu, apa yang berlaku? Nabi Musa meminta kepada Allah supaya mengangkat saudaranya Harun sebagai pembantu, sebagai wazir.
Kerana Nabi Musa ni dia ada sedikit kelemahan, iaitu lidah dia, bicara dia ni tidak lancar, agak gagap. Jadi itu juga adalah kelemahan kita nak berdakwah. Kadang-kadang sebab kita nak berdakwah, bahasa kita tak lancar, bahasa kita tak elok, bahasa kita gagap, kadang-kadang orang mempermainkan kita, orang merendah-rendahkan kita. Jadi kena minta Allah supaya mengangkat saudara dia Harun, kerana Harun lidah dia lebih fasih, lidah dia lebih lancar. Jadi Allah mengangkat Nabi Harun sebagai wazir, sebagai pembantu. Dan kita jangan terlupa satu lagi permintaan Nabi Musa. Apa dia? Bukankah Nabi Musa minta nak tengok? Nak tengok siapa? Nak tengok Allah. Tapi apa yang Allah tunjukkan pada Nabi Musa malam tu? Kilatan cahaya, kan? Yang bila mana kilatan cahaya tu mengenai pada satu bukit, apa jadi kat bukit tu? Hancur, pecah, berkecai. Tu baru cahaya. Salah satu makhluk Allah yang Allah tunjuk kena. Pecah bukit tu, hancur bukit tu, berkecai bukit tu. Dan Nabi Musa sifat yang selalu digambarkan pada kita, seorang yang tegak, seorang yang bengih, seorang yang backing, seorang yang panas, seorang yang baran. Kejadian tu dia still relax ke? Dia sendiri pun pengsan. Dia sendiri pun pengsan. Tu tak tunjuk lagi tu. Nak abadnya tak boleh nak cerita. Tapi tetap kena bagi tahu dekat Fir'aun sebab ni dakwah. Takkanlah kerana soalan ni tak mampu dihurai, soalan ni tak mampu dijawab dengan hakikat Tuhan yang sebenar, Nabi Musa nak berpatah balik. Tidak. Tapi sekurang-kurangnya hak aku boleh bagi tahu ialah menerusi wahyu yang Allah wahyukan padaku. Allah wahyukan ayat-ayat dan firman dia, Allah wahyukan Taurat pada aku. Jadi untuk kamu kenal Tuhan hak sebenar, aku kena cerita juga. Walaupun bukan sebagaimana permintaan sebenar kamu, hak aku boleh cerita ialah sifat dia. Lalu apa yang disebutkan oleh Nabi Musa? Qala Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Tuhan aku tu sifat dia apa dia? Pencipta. Pencipta 7 petala langit, pencipta bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang berada di antara keduanya. Ni dalil apa kita sebut? Ni dalil akli. Dalil akli. Sebab dalil ni kalau kita belajar ilmu usul tafsir, dia ada 3. Dalil akli, dalil nakli, dalil wahyi. Dan dalil akli ni dia ada 3 pula. Dia ada dalil akli afaki, dalil akli anfusi, dalil akli iktirafi. Dan ayat yang macam ni berkaitan dengan dalil akli afaki, yang berkaitan dengan penciptaan Allah terhadap alam semesta. Walaupun dia ni pecah 3, dalil akli afaki tu dia pecah 3 pula. Sudah kan? Dia ada ulwi, dia ada sufli, dia ada jawi. Ulwi itu apa? Hak atas. Maksudnya penciptaan Allah terhadap alam semesta, kalau nak bahasa mudah, kalau kita tak mau perinci panjang-panjang, daripada langit sampai arash. Ini hak atas. Lepas tu sufli, bawah, hadir di atas bumi tu. Tumbuh-tumbuhan, pokok, gunung, ganang, sungai, tasik, semua tu, itu kita panggil sufli. Dan dia ada al-jawi. Al-jawi hak tengah-tengah, hak kawasan angin tu. Bawah langit pertama, burung ke benda-benda hak terbang, tu disebut al-jawi. Jadi kenapa ni disebut dalil akli, afaki? Kerana menceritakan tentang penciptaan Tuhan terhadap alam semesta. Sebut sifat Tuhan aku tu sebagai apa? Al-Khaliq, pencipta. Kadang-kadang Allah tak guna Khaliq, Allah guna Fatir. Kita jumpa khalaqas samawati wal ard, kadang-kadang kita jumpa fataras samawati wal ard. Apa beza khalaqa dengan fatara? Khalaqa mencipta, khalaqa menjadikan. Kalimah fatara ni lebih sinonim dan dekat, menyempurnakan
penciptaannya. Khalaqa ni Allah buat benda tu, Allah create benda tu, Allah jadikan benda tu. Fatara lebih sinonim kepada menyempurnakan penciptaan benda tu. Okey, bahasa mudah. Bila kita sebut sifat Tuhan sebagai penjadi atau pencipta, dia bukan berakhir dengan sifat tersebut, tetapi sifat Allah ni dia sentiasa dekat, qarib, hampir dengan beberapa sifat yang lain. Contoh, kalau kita memahami tentang benda ni, kita iktiraf, kita mengaku Allah sebagai pencipta 7 petala langit, Allah sebagai pencipta bumi, Allah sebagai pencipta apa yang berada di antara keduanya. Bila Allah sebagai Al-Khaliq, dia auto masuk satu sifat lain yang disebut Al-Musawwir. Apa dia Al-Musawwir? Al-Musawwir, apa dia? Yang maha memberi rupa. Auto, contoh kita kata, siapa yang cipta malaikat? Allah. Siapa yang cipta jin? Allah. Siapa yang cipta kita? Allah. Siapa yang cipta haiwan binatang? Allah. Tu sifat dia sebagai Al-Khaliq. Tapi bila Allah mencipta, auto benda yang Allah cipta tu Allah bagi rupa. Kalau kata Allah yang cipta malaikat, ada rupa bagi malaikat yang Allah cipta tu. Kalau kata Allah cipta manusia, ada rupa bagi manusia yang Allah cipta. Kalau kita kata Allah cipta jin, ada rupa bagi jin yang Allah cipta. Dan dia bukan berakhir dengan menjadikan dan memberi rupa, tapi Allah juga memberi kehidupan kepada makhluk yang dijadikan dan diberi rupa tadi. Malaikat hidup kata hidup, Allah bagi kehidupan. Kita Allah bagi kehidupan. Jin Allah bagi kehidupan. Kalaulah penciptaan Allah sekadar berhenti pada musawwir, tak bagi hidup, saya hak duduk depan ni jadi lagu mana? Cipta dan bagi rupa, hidup tak bagi. Agak-agak boleh bergerak, boleh bercakap ke tak? Tak boleh duduk keras gini. Allah jadi, Allah bagi rupa, hidup tak bagi. Dengan sebab Allah beri kehidupan itulah boleh bergerak, boleh bercakap, boleh gerak tangan, boleh geleng kepala. Dan dia bukan berakhir di sini. Setiap makhluk Allah dia terkait pula dengan Ar-Razzaq. Allah bagi rezeki, Allah bagi habuan. Malaikat ada rezeki dan habuan dia. Jin ada rezeki dan habuan dia. Manusia ada rezeki dan habuan dia. Dia terkait. Dan kalau ini difahami dengan baik, wahai Fir'aun, cuba cabar dan cuba challenge sifat Tuhan yang aku sebut ni, kamu berani atau tidak?